Hai dan Assalamualaikum. Saya Farha, A171090. Saya dan rakan kumpulan saya akan membentangkan topik penilaian keberkesanan latihan bagi kelas SKPM 2093, pengurusan latihan dan modifikasi tingkah laku. Terdapat dua objektif pembelajaran yang akan saya bentangkan sebentar lagi, iaitu yang pertama memahami 5 kaedah keberkesanan latihan dan jenis sumber data yang boleh digunakan untuk menilai kaedah tersebut. Yang kedua, mengenal pasti 4 tahap penilaian bagi model Kirkpatrick 1959-1996 yang sering digunakan untuk menilai keberkesanan latihan. Definisi bagi penilaian latihan adalah proses mengenal pasti kekuatan dan kelemahan program latihan bertujuan untuk memperbaiki program yang akan datang atau untuk menentukan sama ada program perlu diteruskan atau ditamatkan. Manakala definisi bagi keberkesanan latihan adalah hasil atau output daripada sesuatu program latihan yang telah berjaya mencapai matlamat serta objektif yang telah ditetapkan, malah mampu memberikan perubahan dari segi reaksi, tahap pembelajaran dan juga tingkah laku pekerja terhadap tugasan mereka, serta memberikan faedah dan manfaat kepada organisasi. Terdapat 5 kaedah keberkesanan latihan bagi topik ini, iaitu yang pertama, ujian atau test, temu bual, pemerhatian, data sekunder, soal selidik. Pada slide ini adalah bagaimana sumber data dapat diperolehi, iaitu daripada 4 kategori tersebut. Yang pertama, pelatih atau pelajar. Yang kedua, penyelia pihak atasan. Data sekunder, laporan daripada pihak yang ketiga. Daripada pelatih dan pelajar, laporan individu, ujian aptitut, ujian bertulis, itu adalah sumber data yang diperolehi daripada mereka. Setelah itu, pergi pula kepada penyelia dan pihak atasan. Mereka ini akan membuat laporan individu dan melakukan perhatian terhadap kategori yang pertama tadi. Manakala bagi data sekunder pula adalah rekod prestasi laporan disiplin yang dihasilkan oleh pihak penyelia maupun pihak atasan. Seterusnya, daripada rekod tersebut atau data tersebut boleh pergi kepada laporan pihak ketiga, iaitu memberikan laporan kepada jurulatih, kepada rakan sekolah ataupun ibu bapa. Hai semua, tahukah anda dalam sesebuah latihan terdapat penilaian yang berfungsi untuk mengukur tahap keberkesanan latihan yang telah dilaksanakan. Model penilaian Kirkpatrick merupakan salah satu model penilaian yang terawal dan paling banyak digunakan dalam penilaian keberkesanan sesebuah latihan. Kajian yang menggunakan model ini telah banyak membuat sumbangan berharga kepada teori penilaian latihan dan terbukti secara empirikal dalam menilai tahap keberkesanan latihan dengan baik sejak tahun 1959. Model ini kerap digunakan kerana ia mudah untuk diaplikasikan dan mempunyai keupayaan untuk membantu proses penilaian sesebuah latihan dengan jayanya. Berikut merupakan rajah model penilaian Kirkpatrick yang menunjukkan bahawa model ini mempunyai 4 tahap penilaian, iaitu tahap pertama, reaksi, tahap kedua, pembelajaran, tahap ketiga, perubahan kelakuan dan tahap keempat, hasil. Model penilaian Kirkpatrick ini direka sebagai kaedah untuk menilai tahap keberkesanan latihan yang telah dilaksanakan. Seterusnya, metrik kaedah penilaian Kirkpatrick. Tahap 1, reaksi. Tahap ini adalah pengukuran yang melihat bagaimana pandangan peserta terhadap latihan yang telah dilaksanakan. Soalan yang perlu ditanya kepada peserta adalah, apakah anda memahami apa yang dipelajari melihat kepada cara penyampaian latihan yang telah dilaksanakan? Kaedah perkumpulan data adalah dengan memberi soal selidik atau melakukan temu bual kepada para peserta. Penilaian reaksi yang tepat adalah amat penting kerana minat, perhatian dan motivasi peserta mempunyai pengaruh terhadap pembelajaran yang akan berlaku. Reaksi perlu diukur untuk menjadi rujukan akan datang agar latihan yang dilaksanakan menjadi lebih berkesan dan terus berkembang. Tahap 2, pembelajaran. Tahap ini akan menilai apa yang dipelajari dan disimpan oleh peserta daripada pengalaman pembelajaran. Soalan yang penting untuk ditanya adalah sejauh manakah anda dapat memperolehi dan mempelajari pengetahuan dan pandangan baru. Hasil pembelajaran dapat diukur dengan pelbagai cara melalui perubahan pengetahuan, kemahiran atau sikap dan tingkah laku peserta. Cara pengukurannya adalah dengan memberikan ujian pra dan pasca kepada para peserta latihan. Seterusnya tahap ketiga, iaitu perubahan kelakuan.
Pada tahap ini akan menilai sama ada peserta mengaplikasikan apa yang telah diperolehi dan dipelajari. Apa yang dapat dinilai adalah sejauh mana sikap dan tingkah laku peserta berkembang setelah menerima latihan. Ia dapat dilihat secara lebih spesifik dalam cara mereka menerapkan maklumat dan bahan yang mereka perolehi. Sikap dan tingkah laku akan berubah seiring dengan perubahan keadaan persekitarannya. Pengurusan perlu memantau sama ada perubahan itu berlaku. Cara untuk melakukannya adalah dengan membuat pemerhatian dan menilai perubahan tingkah laku yang diharapkan dari para peserta sebelum dan selepas mengikuti latihan. Dan yang terakhir adalah tahap keempat, iaitu hasil. Tahap terakhir ini menilai kesan latihan yang membawa kepada perubahan budaya kerja yang positif. Penilaian hasil atau kesan latihan ini mengukur impak sesuatu latihan terhadap organisasi selepas seseorang peserta menghadirinya. Pengukuran ini merangkumi hasil akhir yang menurut syarikat baik untuk kelangsungan perniagaan, pekerja dan semua perkara yang berkaitan dengan syarikat itu sendiri. Caranya adalah dengan melihat sama ada terdapat peningkatan aspek perniagaan atau proses perniagaan syarikat. Contohnya, peningkatan kualiti, nilai wang, kecakapan atau produktiviti, keuntungan, keselamatan, pulangan pelaburan, moral dan semangat kerja berpasukan. Namun begitu, model ini terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan bagi tahap 1 reaksi, ia melibatkan kos yang rendah dan mudah untuk dijalankan. Ia memberikan maklum malas ataupun pandangan peribadi peserta terhadap sesuatu kursus itu sama ada berjaya atau gagal. Manakala di tahap kedua, pembelajaran pula, ia menghasilkan lebih banyak bukti yang nyata berbanding penilaian reaksi sama ada sesuatu program itu berjaya atau tidak. Di tahap ketiga pula, perubahan kelakuan. Penilaian yang dilakukan akan dapat menyediakan bukti yang kukuh untuk memastikan bajet yang digunakan untuk menjalankan suatu program itu mendatangkan pulangan yang dikehendaki. Ia mampu mengenal pasti halangan yang ada dalam meningkatkan prestasi individu yang telah menjalani program yang dinilai itu. Dan yang terakhir adalah tahap 4, iaitu hasil. Melalui penilaian yang dilakukan akan dapat menyediakan bukti yang kukuh sama ada program tersebut mempunyai kesan positif atau negatif kepada sesuatu organisasi. Kelemahan model ini ialah apabila semakin tinggi tahap penilaian, proses penilaian akan menjadi lebih sukar dan memerlukan lebih banyak masa. Model ini dikatakan hanya mampu menilai pada tahap 1, 2 dan mengabaikan penilaian tahap ketiga kerana kegagalan yang kerap untuk menilai proses pemindahan ilmu yang dipelajari daripada latihan untuk diaplikasikan di tempat kerja dan mengabaikan tahap keempat kerana kesukaran bagi menghubungkan kemahiran insania yang diperolehi daripada latihan dengan hasil keputusan yang memerlukan bukti yang jelas. Terdapat kelemahan model penilaian Kirkpatrick yang menjejaskan keupayaannya dalam menilai keberkesanan latihan organisasi, iaitu model ini membentangkan pandangan terhadap keberkesanan latihan yang terlalu dipermudahkan dan tidak mengambil kira faktor sekeliling seperti individu, rakan sekerja, penyelia, persekitaran kerja dan reka bentuk latihan yang boleh mempengaruhi keberkesanan latihan sebelum, semasa atau selepas latihan. Sekian, terima kasih.